but not quite. Kesungguhan. Kesungguhan. So, ilmu ni banyak. Dalam subjek kamu ilmu. Mesin rumput pun ilmu. Baiki kereta pun ilmu. Baiki motor pun ilmu. Adab dengan orang pun ilmu. Sosial. Semuanya ilmu. So, semua ilmu, kalau tak buat dengan kesungguhan, sorry, you akan dapat sikit je lah. Kalau nak betul-betul dapat 100%, you kena ada ijtihad dalam diri kamu. Kekuatan kesungguhan tu kena ada. Dan yang lain-lain ni cikgu nak tinggal biar kamu cari sendiri. Yang nombor 6 tu yang cikgu nak tekan hari ni. Ini kalau bahasa Arab cikgu pandai sebut, tapi cikgu tak pandai tulis, takut salah. Tapi lebih kurang tuluz zaman. Imam Syafi'i kata. So maksud dekat situ, masa zaman ni masa dalam bahasa Arab. Tuluz zaman maksudnya masa yang panjang. So apa-apa saja kamu nak buat, especially matematik punya ilmu lah. Masa nak buat latihan tu, kalau setakat 5 minit sehari, kalau setakat belajar setahun, tak dapat. Takkan dapat. You are not going to master whatever you are trying to obtain in short period of time. No way. You belajar buat nasi lemak pun tak lepas-lepas lagi sampai sekarang. Ada dah girls boleh buat nasi lemak sekarang, ada. Girls, Jasmine dah boleh masak nasi lemak dah. Alia Batrisha 2, Alia Batrisha 1. Dah bersama sambal nasi lemak dengan semua benda yang ada dalam nasi lemak, dah boleh buat dah. Bagus. Cikgu dah masuk universiti baru lepas buat sambal. Tak mesti hangit. Tak pandai buat, hangit lah sambal. Tak cukup bawang, tak sedap. Kurang minyak, hangit. So of course, dua benda tu cikgu nak kamu pegang sekarang. Apa-apa pun kesungguhan kena ada. Kadang kita belajar naik, lepas tu kita jatuh balik. Kita down balik. Naik balik kesungguhan kita. Kena ingat. Nak ingat pesanan, kita ingat pesanan Rasulullah SAW, dan kita ingat pesanan imam-imam besar kita lah. Model utama kita punya ada. Betul Hamzah? There are so many ups and down dalam kita punya hidup. And you guys mungkin baru jumpa sedikit saja. For people like me, yang dah sampai, guess my age, you never know. Siapa boleh teka berapa umur cikgu? How old do you think I am? 30. 30 above. 30 above. Berapa? 22? Wow, I'm so young. 30 above. 30 and above. Yeah. 36 Umar kata. Yep guys, I am 36. Thank you for all your guesses. Yes, cikgu dah nak masuk 40 dah lagi beberapa tahun. How time flies. Bila cikgu jawab SPM, kamu tak hidup lagi. Bila cikgu pergi universiti pun kamu belum hidup lagi. Kamu tak hidup lagi. Cikgu grad, kamu baru dalam kandungan. Cikgu grad, kamu masih baru dalam kandungan. So I have faced many challenges. And of course, many challenges in mathematics. So just a little bit on my background. If you sometimes students what's that? Okay, my background is not important, but maybe you just want to know. Your future is important. Because it's okay Hamzah. Mine is already in the past. I cannot change it. Yours is in the future. You can still change it. You can still shape it. You can still make a new goal. Kamu boleh buat matlamat baru. Kamu boleh tukar lagi cita. Kamu boleh ubah lagi keputusan yang belum dapat. Cikgu tak boleh nak buat dah. But maybe you want to know, cikgu sekolah SMK biasa sahaja. Sekolah rendah tak payahlah. Cikgu SMK Abdul Samad dekat Kelantan sahaja. Sekolah biasa, SMK biasa, tidak ada asrama. Adalah asrama untuk 2-30 orang yang duduk jauh.
So if you think you are from normal daily school, you cannot succeed, then it's wrong. I am here, boleh je. Hendak seri budaya, di mana-mana saja kamu berada. Okay. And then cikgu masuk matrik, bercita-cita nak jadi cikgu dah. So my plan was matriculation and then nak pergi UPSI. Tapi tak tercapai. Nak pergi UPSI tak tercapai, matriculation pun separuh jalan sahaja. It's only, not separuh jalan, it's only 1 month. Sebab kita tengah bercakap lagi kan. Dekat matriculation. And then, siapa boleh teka, kenapa cikgu sebulan je dekat matriculation? Dapat tawaran lain? Dapat tawaran lain, of course lah. Can you guess what's my tawaran lain? Susah. Matrikulasi tu susah. Matrikulasi tu susah? Ya, matrikulasi memang susah. Susah nak mampus. Susah tu memang susah. Kalau kamu kata sekolah menengah ni susah, kau masuk je matrik tu kau dah keluar biji mata kau, ya Allah, apa salah susah sangat ni. So you have 5 years untuk mengubah kesusahan itu. Your math is good, I guess. Tak faham pula tiba-tiba tak. No, my math is not good, but my math is full of experience. My math is not that good, but it is full of experiences. Cikgu adalah penanda matematik tambahan SPM. So yang ni sulit cikgu hanya beritahu kamu dengan budak-budak cikgu saja. Cikgu tanda matematik tambahan SPM. So cikgu tahu markah dekat mana untuk maths dengan MS. Maths cikgu tak menanda lah, tapi cikgu dah ajar juga lama. Lama juga cikgu ajar maths, tapi lower form juga jarang cikgu ajar lower form. So you are at an advantage sebab bila cikgu ajar korang, cikgu akan ajar benda yang you guys kena tahu dekat upper form. So you fokus benda yang kalau tak tahu pun upper form tak tergugat, tak ada guna. Kalau you tahu benda yang upper form tu lebih banyak, so kamu kau fokus benda tu, upper form kamu takkan crash. So kita ada 13 topik form 1. Cikgu nak fokus yang mana ni cikgu? You nak master 13. So of course be so. But it's impossible untuk master ke semua chapter perfectly. It's impossible. Ada orang suka chapter tengah-tengah, ada orang suka chapter hujung, ada orang suka 10 chapter, ada orang suka 9 chapter, ada orang tak suka semua tapi pandai semua. Ada orang macam tu. Ada. I hate maths. Ada budak dulu pernah bersemuka dengan cikgu macam ni. She was really tall. It's a girl. She was really short. I'm tall. I'm like 175 my height. So bila cikgu tengok dia, mata cikgu bawah macam ni, mata dia kat atas tinggi. Dia kata kat cikgu, I hate maths. Dia kata kat cikgu. Cikgu kata, I don't care as long as you get A. Cikgu cakap macam tu je kat dia. I don't care as long as you get A. Cikgu kata. Dapat A budak tu. Sekarang dah nak habis universiti dah budak tu. Maybe dah habis kot. I still remember her name. That was, I think 8 years ago. Maybe 9 years ago or 8 years ago. So you decide which one to conquer. But cikgu boleh tick terus. Kalau kamu ada buku teks, boleh tick dengan pensel. Which yang paling penting dalam form 1. So, dah ada buku teks ke belum? Dah. It is before you work at here. It is before you work here. Yeah. Of course. That was long ago. How do you know? Kalau dah ada, boleh tick dengan pensel. Jangan dengan pen, orang lain nak guna buku tu. So, biar orang tu tahu. Of course, the first important one adalah bab 1. Cikgu akan buat star. And then, yang ni, bab 5. Bab 6. So, and then last kali bab 13. Bab lain-lain, all those other topics, dia complement, dia melengkapkan. Tapi you crash bab 1, bab 5, bab 6, bab 13, insyaAllah you crash form 4. So dia kena betul-betul ingat. You tengok rational number, you tengok apa benda algebraic expression ni, linear equation, Pythagoras theorem. Dia kena tahu semua 4 ni. So, kalau nak Google awal Pythagoras theorem, silakan. Senang saja. Pythagoras bercerita tentang benda dalam segitiga yang ada L. Segitiga yang ada L ni. Korang dah belajar sudut kan? Angles, dah belajar right?
Dah. Dah. So we will talk about triangles yang ada 90 degrees. Itulah chapter 13. Triangles yang ada 90 degrees. Chapter 5, chapter 6 semua tentang beli barang, jual barang, ada bilangan yang tak tahu, ada bilangan yang tahu, semua tentang chapter 5, chapter 6. So this is like a core. So be careful of these 4. 1, 2, 3, 4. These 4 chapters. So yang lain-lain tu dia hanya complement sahaja, dia melengkapkan kamu punya idea dalam mathematics, tapi dia bukan core, dia bukan jantung kepada matematik. Jantung paling besar sekali adalah bab 6. Bab 6 adalah jantung paling besar sekali dalam maths. Out of all these 4 topics, yang bab 6 tu segala-galanya. Kalau cikgu ajar sekolah lain ke, ada panggil ceramah ke, panggil tuition ke, panggil personal tutor ke, cikgu akan tengok dulu. Bab 6 lepas tak? Kalau bab 6 tak lepas, sorry, out. Kena ajar lu bab 6 sampai budak-budak faham 100%. Okay, that's about chapters. Cikgu rasa macam kamu dah tengok banyak dah daripada bab tingkatan 1 ni kan, betul tak? Betul. Yang mana yang kamu pernah tengok? Bab berapa? 1. 1 1 until 5. Teacher, Wow. rasional number tu nisbah. Apa dia? Rasional number tu nisbah. Rasional number. Bukan, nombor nisbah. Nisbah lain, nombor nisbah lain. Rational numbers ni maksudnya semua nombor yang boleh ditulis dalam per. Semua nombor boleh ditulis dalam per sebenarnya. Macam nombor 5, 5 per 1. Nombor 7, 7 per 1. So basically kita nak tengok nombor baru lah. Kamu tak tengok lagi integers, positif, negatif kan? Belum kan? Ada study sikit. Ada study siap-siap dah? Ada study sikit-sikit. Okay, alright. Tapi kita tak boleh nak expect to go fast lah sebab maybe most of us here, kawan-kawan yang senyap yang lain ni mungkin tak pernah tengok pun. Masa sekolah rendah pun tak berapa dengar. Ada juga kadang-kadang macam tu. So kita tak boleh being unfair lah. So yang ada tuition tu bagus. Dengar balik daripada cikgu. The more teachers you listen, daripada YouTube ke, daripada mana-mana sahaja, the better you will be. Ambil semua daripada cikgu sekolah, ambil daripada tuition, ambil daripada YouTube, ambil daripada senior-senior, ambil. Kalau sempat tanya kenapa begitu. Okay. Chapter 2 is boring, it's so easy. In fact boleh buat pakai calculator pun, so tak apalah, kita akan tengok jugalah. So that's about chapters. So anything yang kamu nak tanya sebelum kita mula? Ada apa-apa nak tanya sebelum kamu mula? Tak ada. Tak ada. Tak sabar nak masuk tingkatan 1 kan? Kita masuk bab 6 terus lah macam tu. Boleh ke? Okay, ni simbol lah. So cikgu kena jelaskan sedikit simbol-simbol yang ada yang kamu kena ingat. You have to make this familiarized to you. So these symbols are in the textbooks. So itu square root, to cube root, itu cara menulis ratio, equal, and tanda ombak tu lebih kurang. Yang ombak ni maksudnya lebih kurang, hampir. Yang ni tak sama, lebih besar, ni lebih besar, ni lebih besar atau sama. Or equal, ni lebih kecil, ni lebih kecil atau equal. So kita akan belajar semua ni ya, one by one, just so you know. Ni simbol kepada triangle. So triangle ABC. Kita tak tulis dah triangle. That's lambat lah, lambat. So triangle PQR. So kita akan buat pakai simbol. So that simbol angle. So angle PQR. Kamu dah tengok ni sebenarnya angle ni. So ini bab baru. Ini empty set ni. Ni sama sebenarnya, bukan command. Sama dengan sepatutnya. Sama dengan. So kadang-kadang kita tulis dia bracket. Kita panggil dia curly bracket kat situ. Apa benda tu kamu tak faham lagi tu, tak apalah. Empty set. Macam kamu waktu tidur, kamu sedang empty. Kamu tu ada, tapi ke dalam kamu tu empty masa tu. Kita panggil empty set. Nombor perdana yang boleh dibahagi dengan 2 tapi lebih besar daripada 3. Tu empty set. Tak adalah maksudnya. So ini universal set. So ini semua ni simbol-simbol Greek ni. Ni universal set, yang ni element of, macam kamu lah sekarang. Marsha contohnya, Hamzah. Element of kelas 1 Firdaus. Macam tu kita akan belajar nanti bab yang last dalam form 1. So tak susah sangat pun. Okay.
Itu symbols yang ada dalam form 1. And then last but not least adalah formula yang kamu kena ingat sekurang-kurangnya. Cikgu rasa dah tengok dah most of this formula. Which one have you seen? Triangle and kite? Area of a triangle. Area of a triangle. Area of triangle. Triangle sahaja. Mm-mm. Triangle sahaja. Okay, so kita akan tengok segi empat selari, which is parallelogram, macam mana kite dan macam mana trapezium bentuk dia. So ada banyak bentuk-bentuk baru kamu akan belajar, but kita akan pergi slowly. That is in chapter 10 if I'm not mistaken. Perimeter and area, chapter 10. Betul lah. So kita akan tengok macam mana parallelograms, macam mana kites, macam mana trapezium. Alright, so itu briefly tentang macam mana perjalanan kita. So undang-undang cikgu undang-undang cikgu senang saja. Kita nombor satu, macam cikgu cakap tadi, kalau korang bersungguh, dia akan datang keseronokan itu. So nak seronok tu masa sekolah rendah dah habis tau. Your fun time dengan semua benda yang ABM yang banyak-banyak ni, kita tak boleh nak terlalu banyak dekat sekolah menengah ni. Walaupun we are asked to do so, but we don't have time to cover these 13 chapters, you know. These 13 chapters, kamu bayang dengan cuti, tolak apa semua, satu chapter ni lebih kurang 2 minggu je kita ada. Tolak cuti, tolak exam, tolak program sukan, tolak program sekolah, tolak kamu sakit. Lalas, setiap chapter ni tinggal hanya 2 minggu sahaja. So mostly bila sampai hujung tahun, majority teacher takkan berjaya habiskan bab tingkatan 1. Sebab tu ramai orang takut ajar form 1 tau. Taklah budak-budak baru masuk. Kejap bingung, kejap nangis. Lepas tu nak mengajar matematik pula, tak faham English lah, tak ingat tambah tolak lah, tak ingat pecahan. Siapa yang tak ingat tambah tolak pecahan tu, balik belajar sendiri 100%. Budak makwa cikgu ajar dulu sebab dia start awal. Minggu lepas, so cikgu ajar yang plus minus dah bagi. Kamu dah start lambat, so cikgu akan terus masuk dekat syllabus lah. And of course, you are one Firdaus. You kena jaga you punya ni jugalah. You punya excellence, the excellences. Kita orang dah tak susun sebenarnya, tapi kena susun jugalah sikit-sikit. Nanti budak pandai duduk bersama dengan budak-budak sederhana. Asyik dia je yang betul. Kecil hati juga orang-orang yang sederhana. Sama juga budak-budak yang kadang-kadang tak berapa suka banyak subjek, lemah sikit dari orang lain, diletakkan dengan pelajar yang terlalu pandai dekat satu Firdaus. Kebanyakannya terasa juga kecil je dia, kesian. That's why sekolah terpaksa asing sikit-sikit. Bukan semua, adalah kes-kes istimewa kita akan tengok dan tukar dia. So I hope that something fresh. Welcome to Mathematics Form 1. Ada apa-apa soalan ke? Sila kalau ada. Tak ada. Oh, dia yakin je tak ada. Okay, kalau tak ada, muka surat pertama dekat buku kamu. So dekat online ni, cikgu tak nak pakai banyak buku. Satu sahaja sebab cikgu tak boleh nak semak buku kamu. Cikgu hanya semak dalam online sahaja. I won't use your Google Classroom sebab ada yang ada delima, ada yang tak ada delima kan? Betul tak? Betul. Yes. So our medium is easy, just the WhatsApp. So bila cikgu tanya nak kerja, cikgu biasa tak nak semua. Cikgu nak muka surat last kerja kamu. I can't mark all of you guys. So buku ada satu sahaja. For online, bila masuk offline nanti baru kita ada 2. So satu buku sahaja kita ada nota dan latihan. So bila masuk dekat offline nanti, dekat sekolah 2 minggu lagi, akan ada exercise book. So cikgu pakai 2 sahaja dulu. Satu buku nota, satu exercise book. So buku nota we're gonna always use it in class. Exercise book hanyalah untuk homework sahaja. Cikgu takkan guna untuk benda lain. So bila dalam kelas, kita takkan guna exercise book. Kita takkan guna nota, kita akan guna nota sahaja. So book 1 is notebook, book 2 is exercise book. Okay. Lepas tu cikgu nak kamu dalam buku nota kamu tu, cikgu nak setiap
in every class kita akan buat at least one page per class, one page yang kita akan guna untuk sifir sahaja. By hook or by crook, cikgu akan tanya sifir ikut tema, dan dalam buku nota kamu tu sifir dia tidak berada dekat depan sahaja, dia tidak berada dekat belakang sahaja, dia berada di mana-mana. So bila kita buka, kita ternampak. Kita ingat, bila buka ternampak, kita ingat. So cikgu nak untuk hari ni, muka surat yang kedua, muka surat kedua tu, I want you guys to fill in dengan sifir 7 secara random, cara cikgu. So cikgu nak upgrade kamu punya mind. Cikgu tak nak lagi orang sebut 3 darab 7, 21. Tak nak. Cikgu nak develop cara berfikir yang ringkas. So, if 17 means it's 7. If 57 means 35. If 37 is 21. If 127, that's 84. Cikgu nak kamu buat pendaraban macam tu. From now until the end of Form 1. So, kamu boleh soal cikgu any sifir. 3721, 6636, 8864, 7749, 8756, 9763. Cikgu boleh ingat at the tip of my mouth. All of the sifir. Bukan sebut, 3 darab 7 berapa? 21. 4 darab 7, no. That is noob. It's not you. You are selected among thousands. 5735, 4520, 8540, 1212, 144, 1112, 131, 132. Sorry, you kena ingat macam tu. So muka surat 2 penuh dengan sifir 7 secara random. Penuh salin lagi. 177, 8756. Berapa? 9763. 37 balik 21. 47 28. Cikgu nak kamu buat macam ni. Penuh dengan sifir pada page yang kedua. Sorry. Page kedua. Note satu page sifir every now and then. Every now and then maksudnya dari masa ke masa lah. Every now and then kita akan buat dari masa ke masa. So, ini page yang kedua. Page ke satu pertama kosongkan dulu. Okay, that's number 1 for you. Number 2, on your page yang ketiga, cikgu nak kamu tulis semua nombor perdana, prime numbers, daripada 2 sampailah 59. Banyak kali tulis, tak apa. So you should be able to remember prime numbers now. Prime numbers, nombor perdana Ada. So in any time in our class, ada je orang yang tak ingat prime number. Kita akan ulang 20 kali nombor tu bersama-sama, prime number itu. So cikgu tanya, sebut nombor perdana di bawah 10. Ada je semua nombor perdana bawah 10, kita semua akan sebut 20 kali. Prime number should be here. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 7, 4, 1, 4, 3, 4, 5, 3, 5, 9. Kau kena ingat semua. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 2, 3, 2, 9, 3, 1, 3, 7, 4, 1, 4, 3, 4, 5, 3, 5, 9. If you can say it as fast as I am, means it's not just here, it's on your fingers. I want all prime numbers on your fingers. Can I? Boleh ke anak-anak cikgu? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Tanya Hamzah sikit. Hamzah, what is the prime number, Hamzah? Nombor yang tak boleh, mana lupa. Sekejap nak fikir macam ni. Hamzah, tak payahlah nak kalut. Kita bukan ada satu, Hamzah. Nombor Jap, yang boleh sir. dibahagi dengan Saya tak ingat lah. Nombor yang boleh dibahagi dengan negeri sendiri dan nombor yang boleh dibagi dengan 1. dan ada 3 syarat. Alamak. Dengan nombor lain. Dia boleh bahagi diri Dengan sendiri. nombor yang sama. Dia boleh bahagi Dengan saya nombor 1. Dia boleh bahagi dengan Dia boleh bahagi dengan nombor dia boleh sendiri. bagi dengan nombor dia sendiri. Dia tak boleh bagi dengan nombor lain. Betul? Tapi ada syarat yang paling besar yang kamu semua tak ingat. The biggest condition. Dia tak ada dalam sifir lain. Dia tak ada dalam sifir lain.
sama lah tu. Dia tak boleh bahagi dengan nombor lain. Dia boleh bahagi dengan diri sendiri sahaja. Kalau bagi nombor lain dapat baki. Kalau bahagi nombor lain dapat bahagi, itu bukan nombor perdana. Sekejap. 25 bahagi 3 dapat 8 point something. Boleh bahagi nombor 1 tu dah ada. Ada syarat ketiga yang semua orang tak ingat. Wah, bekas sebenarnya korang bukan tak ingat. Everybody is forgetting that condition. Kesian syarat tu. Tak ada orang ingat dia. Padahal dia lah syarat paling senang dan syarat paling besar. Boleh dibahagi dengan 11? Tak juga. 22 boleh bahagi 11, bukan nombor perdana. Dia tak boleh 1. Dia ada 3 syarat. Dia boleh bahagi dengan diri sendiri je. Dia boleh bahagi 1 dan dia bukan nombor 1. Dia tak boleh nombor 1. Oh, itu syarat juga. Syarat lah. It cannot be number 1. So nanti nanti you guys confuse. Satu lagi. Sebut je prime 1. Sebut je prime 1. No, 1 is not prime number. 1 is not prime number. Kita kena start dengan 2. And then that's your job. Penuhkan muka surat kedua dengan nombor perdana sampai 59. 12.40. Jom boleh masuk silibus tak kot? Tak apa, cikgu bagi kamu tugasan sekarang. Okay, penuhkan dulu CV dalam muka surat 2 tu sekarang. Dan juga cari balik prime number sampai 59. Sekarang penuhkan dekat muka surat 2 dengan muka surat 3. Teacher. Ya, saya. Boleh tak teacher slide tu nak atas sikit? Slide tu naik atas sikit. Sekejap. Nak tengok yang mana? Yang ni. Kan teacher kata kena ada 1 buku nota dan latihan kan? Betul? Maksud kena ada 2 buku ke 3? 2 lah dulu so far ni. 3 kan nanti tak cukup subjek lain. So memang syarat tak boleh lebih daripada 2 sebenarnya. 2 buku latihan. Tapi kalau tak ada buku nota, bila buku teks dah tak ada, kamu hilang buku teks ke, nota ni, buku nota, biasa matematik ni kalau ada buku nota apa semua tak ada guna, tak apa pun. Tapi kalau nak rujuk, tak ada rujukan lah masa form 4, form 5 nanti. Yang tu yang susahnya, patutnya buku form 1, form 2, form 3, dah habis tu, kita tampal sekali, lekatkan, bawa ke form 4, form 5. Nak buka balik nanti ni. Nanti ingat, buka square root tak ingat. Pythagoras je tak ingat. Kita tak semua ada buku rujukan. Lepas tu buku rujukan ni besar, nak bawa ke hulu ke hilir besar, buku rujukan ni berat. Buku nota kita ni kecil-kecil je. Itu senang nak tampal bila gabung dengan form lain nanti. So far dalam kelas sampai buka sekolah nanti online, 1 je pakai. Buku nota pakai buku apa? Tu budak sekolah rendah tanya tu. Budak sekolah menengah dia fikir sendiri. Yes, you are secondary school students. You fikir sendiri. You have the answer. Yeah. Personal book Personal book. Buku 55 yang kecil. Takkan kot. You pakai buku garis 2 boleh. You nak pakai buku matematik 4 segi pun boleh terpulang. You nak pakai buku kajang yang besar tu pun boleh. Yang tu tak habis boleh sambung ke form 2. Boleh juga. So cikgu tidak kalau buku teks ni dia ada dalam yang mana satu dekat yang teacher tulis ni. Buku teks tak faham. Kan teacher kata buku nota dan buku latihan. Maksudnya buku nota tu buku nota sentiasa dalam kelas. Buku teks macam mana? Saya tak faham buku nota tu macam mana, buku latihan macam mana. Buku nota tu maksudnya buku tulis ke buku ada teks? 2. Bukan, buku teks lah. Buku nota ni kamu salin nota cikgu lah. Buku teks cikgu tak pakai sangat kecuali untuk latihan. Buku teks kat sini untuk bagi pada kamu. So, textbook kita refer. Biasanya untuk exercise. Untuk buat latihan kita refer textbook. And then I'm going to give you my notes. My notes dalam buku nota lah. Bila kita buat homework sahaja baru pakai buku exercise. So homework dekat dalam online ni, kamu dah pening dah sekarang. So tak payah buka buku lain. Kamu ada 1 buku sampai buka sekolah. Faham tak? 1 buku sahaja sampai buka sekolah. Teacher. Yes.
Satu buku. Maksudnya buku teks je. Astagfirullahalazim. Buku teks tu buku rujukan kamu, bukannya buku menulis. Buku nota ni buku menulis. Ni cikgu tengah bebe semua ni muka surat 2, muka surat 3 ni dah buku nota lah ni. Oh. This is already our notebook. So we open our notebook, we found sifir. Pesanan Imam Syafi'i. Kalau you nak letak dekat kulit buku, boleh? Nanti you tambah sendiri nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Kita ni tak ada kata-kata dalam diri kita. Kita sendiri tidak ada pendirian. Kita ikutlah pendirian imam-imam besar. Most of us belum jumpa lagi pendirian masing-masing. Tengah keliru lagi. Aku keliru. Kan korang kecil lagi kan? Masih keliru lagi kan? Betul tak, Marsha? Kau dah tak keliru dah. Oh, aku dah tahu masa depan aku nak jadi apa. Aku memang nak dapat straight A setiap masa. Maths kacang je. Aku buat latihan je lah non-stop. Okey, tak apa. Gitu. Kalau dah gitu, tak apa. Ada soalan lain, silakan kalau ada apa-apa. Teacher, buku nota tu pakai buku sekolah ke buku sendiri? Tanya lagi. Buku sekolah ke buku sendiri ke buku kau lah. Kau yang beli. Buku sekolah ke buku kau? Buku kau. Kau pakai lah buku mana-mana pun asal buku. Ini bukan sekolah rendah, skema setiap masa kau nak skema, kau pergi dengan cikgu lain. Dengan aku, tengok dah keluar aku. Dengan aku, kita tak boleh nak macam beku setiap masa kan. Tak nak. No. You have freedom. You nak buku color-color matematik, terpulang. You nak buku kulit pink Marsha, terpulang. Yes, I tak sekat. Itu kesukaan. Yasmin nak buku warna purple, ada bunga-bunga kulit dia, terpulang. Janji kamu tulislah matematik. Buku nota, dah. Alia 2 ni garang lah. Takut cikgu tengok. Kan cantik kalau senyum. Yang senyap ni, apa cerita? Apa khabar yang lain-lain yang senyap ni? Hafiz, Irfan, Haris, Imran, are you okay? Cikgu, yang Ya, nota saya. dia pakai pen kan? Ya Allah, tanya lagi soalan macam tu. Tak, betul dia pakai kayu. Ya, Irfan, tak sihat ke Irfan? Kat hospital katanya? I go back to your question, Umar. Kamu tulislah pakai apa yang kamu suka, Umar. Bebas, like I said, bebas. Ada check up. Tak apa, it's okay. Boleh tengok kemudian video cikgu record ni. Selagi kamu tak pakai colour kelabu teh anjing yang tak nampak, terpulang lah kau nak pakai colour apa. Nota tak ada masalah. Bila cikgu kata, ni graph, kena pakai pensel, dan wajib pakai pensel. Bila nota, you nak pakai colour hijau ke pink ke biru, hitam, cikgu tak ada sekat. Itu kemahuan kamu yang nak baca. Kamu yang nak tengok. Cikgu buat petak, kamu nak bawa bulat, suka hati kau lah. Idea kamu, buku kamu. No problemos. Lagi, masalah tentang buku ni tak nak timbul lagi kemudian. Sila nak tanya, teacher, jadi kesimpulannya sekarang ni guna buku nota. Yes, bila dah masuk sekolah, kena ada 3. Kenapa perlu 3 pula? La ilaha illallah, buku teks tak menjadi persoalan sekarang. Textbooks. Okay, I will never use textbook too much because it's too long. Textbook is for you and for me as a reference. As a reference, I already have here. I baca sebelum kelas dah. I tengok sebelum kelas dah. For years I've been looking at it. It's in my brain. So buku teks tidak wajib ada dalam kelas. You rasa berat, you nak tinggal kat asrama, you tinggal. Biasanya mostly cikgu akan pakai kat sini. And cikgu tak perlu pun latihan buku teks, cikgu latihan kat sini je. And my sheets. Bila cikgu kata balik asrama, buat latihan 3.4.1, dan kamu tengoklah buku teks kat asrama. So dalam kelas hanya buku nota dan buku nota sahaja. Buku latihan pun boleh tinggal. Faham tak? Dalam kelas cikgu pakai buku satu nota je. Cikgu nak didik kamu jadi orang besar sikit. Buku-buku banyak-banyak bersepah-sepah ni bukan budak sekolah menengah tau.
Sepan-sepan ni budak sekolah rendah. Bawa beg sampai nak patah kaki. Kan? Ya Allah, come on. Knowledge is in your heart, in your brain. Asalkan kita ada kertas, cukup. So, dalam kelas, satu buku sahaja. Faham dah Hamzah? Hamzah clear dah tentang buku Hamzah. So tak ada isu nanti, kenapa kamu tak bawa buku ni? Kenapa kamu tak bawa? Tak ada. Dalam kelas, satu buku nota sahaja. Dalam kelas online ke? Dalam kelas kat sekolah nanti ke? Sama. Undang-undang cikgu senang sahaja. Satu buku nota sahaja dalam kelas. Kita buat latihan dalam kelas. Dalam buku nota. Gitu. Faris, cikgu tak dengar Faris. Apa cikgu? Kamu macam bercakap sesuatu tapi kamu mute. Tak je, saya tak cakap. Okay. Tak belajar matematik lagi hari ni? Belajar tu. Perkenalan. Okay, jom. Masa yang terakhir ni, cikgu nak ajar kamu macam mana cikgu ingat nombor perdana. Kamu wajib hafal lagu cikgu dan kita akan nyanyi sama-sama dalam kelas nanti. Ya. Dengar, nanti boleh tengok balik dekat recording. Lagu yang kamu biasa dengar. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59. Cikgu takkan ulang. Malu nak ulang banyak kali. Orang yang ulang banyak kali nanti. So that song, semua orang kena ingat dengan intonasi sekali. Tak ada intonasi, cikgu suruh ulang lagu tu lagi dalam kelas. Biar kelas lain dengar. Biar kelas-kelas lain ingat juga nama perdana. Tak habis-habis 57 nama perdana. Tak habis-habis 51 nama perdana. Tak habis-habis 21 nama perdana. Prime number pun tak ingat lagi. Tak boleh pergi jauh. Kena ingat 100%. Okay, anything else? Baru management kelas, dah habis masa. So, cikgu akan lantik ketua matematik sekarang untuk sementara sebelum kita buat ujian. So, kelas ni cikgu nak lantik seorang lelaki dan seorang perempuan. So, sebab Hamzah banyak soalan, so you are wakil lelaki untuk subjek Maths, Hamzah. And perempuan tak siapa je. Dah tutup muka lah ke? Marsha lah, Marsha. So Marsha and Hamzah, you are our Maths ambassador. Marsha and Hamzah. For the time being, it can change. Depends on your attitude, depends on your mark, depends on your leadership skill. So bila cikgu kata ketua, ada dua. Ketua perempuan satu, ketua lelaki satu. Bukan ketua kelas ni, ketua matematik. Ketua tak semestinya pandai 100% Ketua ni pandai bawa orang. So Marsha and Hamzah, you are the leader for this class mathematics as of the moment. Anybody has objection, please raise the issue right now. Siapa yang ada bantahan, sila kemukakan sekarang. Tak ada isu. Tak nak cikgu, saya lagi layak. Okey, tak apa, cikgu buat test nanti. Kita tengok siapa yang lagi layak. So far dia. Ada apa-apa yang nak tanya? Kalau tak ada, betul tak ada? Okay, kalau tak ada, semua orang jawab soalan cikgu. Sekarang, dekat buku nota kamu. Do it now, all of you. Without calculator.
Don't ask anyone around you, even your dad or your mom or your brothers and sisters. Cuba nak check attendance yang tak tanda ni. Irfan Mukri ada? Irfan Mukri ada? He's not answering. Irfan. Ada tapi tak jawab. Irfan, how dare you don't listen to me? Answer me, Irfan. I'm gonna haunt your dream. Ha? Ada pun. So yang ni dia macam sekolah rendah punya soalan kan. Tapi dia punya style tu lain sikit kan. Taklah, ini matematik punya soalan. Bukan. Maksud saya ini yang macam nak good. Nah, I just want you to think how you do that kind of problem. Muhammad Nuh Baihaqi ada? Macam ada orang buka. Ada. How you doing? Are you okay? Okay. Okay. Hamzah Farouk ni kita punya leader kan? Hamzah Farouk, it's you, right? Yes. Okay. Haris Azad ada? Ada. Okay, good. Adam Lukman? Saya. Good. How you doing, Adam Lukman? Okay ke? Okay. Arya Mustaqim? Saya. Okay, good. Putra Alif? Putra Alif Imran? Putra Alif Iman, sorry. Ada ni, rasanya ni. Ke tak ada? Putra Alif Iman ada? Nope. Not here. Farish Danish? Saya. Okay. Wow, your voice is cute. I like. Alia Batrisha ada yang garang tadi. Ilhami ada? Yes. Yes, alright, you're there. Good. Are you doing okay, Ilhami? Okay. Okay, good. Finish that question already? Have you finished? Yes, Inara dah finish. Kalau dah finish, snap dekat WhatsApp, hantar kat saya nak tengok. Hantar dekat grup. Amani Rania ada? Ada. Okay, wow. Your voice is strong. You might be the leader later. Irdina? Ada. Okay. Semua ada. Very good. Tak ada orang yang tak ada ni. Wow. Kecuali Putra Alif tak reply saya tadi. Putra Alif Iman ada tak? Putra Alif Iman. It's okay. Mungkin ada seorang yang tercicir. Mana tengok kamu kata dah siap. Okay, we're almost at the end of our lesson. If I prolong this session, nanti your teacher after me akan
akan lambatlah kelas dengan you guys. So this is your homework. Cikgu nak tengok semua orang cuba dan hantar dekat WhatsApp group cikgu. Bukan dekat personal apa yang cikgu nak tengok. Hantar letak nama. Cikgu nak tengok sorang-sorang kamu punya skill. So jangan tiru siapa-siapa. Kalau jawapan salah pun tak apa. Cikgu nak tengok setakat mana you guys punya level so far. And with that, kita tangguh ke hari Khamis. Kita masuk terus 3 masa tu rational numbers insyaAllah. So pesanan dekat kawan-kawan, hari Khamis tu juga akan mula silibus kita full insyaAllah dengan CV 7 dan nombor perdana cikgu akan tanya beberapa orang juga. I will ask some of you to answer prime numbers and sing that song. So dengar balik cikgu punya lagu tu. Tak nak dengar, create lagu sendiri. Okay? Dengan CV 7. So CV 7, prime number, and this one problem as the starting for 2022 Maths Form 1. Thank you very much. Kita tangguh sesi kita dengan tasbih kafarah suratul Ars. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. I'll see you next class insyaAllah. Bye bye. Thank you for your attention. Thank you, teacher. Tengok teacher. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Salam. Thank you, teacher. Assalamualaikum. Assalamualaikum.